Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zamzami bin Gulam Rasul, merupakan penolong kanan Sekolah SK Negeri 2 sejak dari 2017 sehingga sekarang. Um, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar tahun 1 sesi 2021 kerana telah berjaya menjadi salah satu warga SK Negeri 2. Jadi pada malam ini saya akan memberikan sedikit taklimat ringkas berkaitan dengan co-curriculum, apa itu co-curriculum dan apa objektif co-curriculum secara ringkas, dan apakah aktiviti yang mungkin boleh disertai oleh anak-anak tuan semasa mereka berada di darjah 1, dan, dan juga apakah objektif utama kenapa kita bagi taklimat co-curriculum ini kepada ibu bapa. Okay? Jadi untuk itu saya akan share saya punya slide. Baik, apa yang dimaksudkan dengan co-curriculum? Curriculum ini adalah satu bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. Ini bermaksud secara ringkasnya, apa-apa aktiviti yang melibatkan di luar kelas itulah ada aktiviti co-curriculum. Dan biasanya dia tidak berlaku secara tidak formal lah, semacam dalam kelas. Baik, objektif co-curriculum ini secara ringkasnya, sama sekali dia memberikan kepada kesedaran kepada murid-murid terhadap agama, percaya kepada Tuhan, menyeimbangkan antara perkembangan mentalnya dengan perkembangan rohani, jasmani, dan emosi mereka, mengukuhkan perhubungan dan pergaulan, itu perhubungan silaturahim antara murid dan sekolah, membina meningkatkan minat dan bakat-bakat murid dalam aktiviti yang diceburi, dan yang paling penting yang meningkatkan disiplin murid. Baik, apakah mungkin senarai aktiviti co-curriculum yang ada di sekolah kita? Untuk rumah sukan, saya percaya tuan-tuan ataupun bapa penjaga sudah mengetahui untuk rumah sukan anak-anak. Tetapi yang untuk unit beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan ini, saya maklumkan di sini ini adalah aktiviti yang mungkin akan anak-anak tuan sertai pada tahun 2023, iaitu semasa mereka di tahun 3. Jadi pada tahun hadapan saya akan kongsikan borang online untuk diisi oleh ibu bapa, tapi kena isi dengan berbincang dengan anak-anak lah apa aktiviti yang dia ingin sertai. Kita galakkan supaya pilih aktiviti yang lebih kepada minat anak-anak itulah. Jadi apakah aktiviti tahun 1 yang boleh disertai di peringkat sekolah? Okay, pertama sekali bukan sekolah lah. Sekolah akan buat pertandingan setiap tahun dan aktiviti ini boleh disertai oleh pelajar tahun 1. Okay? Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini ada contoh gambarnya. Aktiviti hari kemerdekaan ataupun pertandingan luar kebangsaan. Kita buat pertandingan baju bendera Malaysia ataupun deklamasi sajak, kemudian nyanyian. Ini aktiviti yang mungkin boleh disertai ya, anak-anak. Dan juga aktiviti yang melibatkan sambutan hari guru, sambutan hari perayaan. Dan inilah sambutan hari perayaan kita. Aktiviti ini di luar bilik darjah. Ataupun aktiviti yang lebih kepada pertandingan kelab dan persatuan atau pertandingan mata pelajaran lah. Dan ini macam aktiviti dam ular yang dijalankan oleh panitia matematik, ini bahasa Melayu dan bahasa Inggris pendidikan sini. Ini antara aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh anak tuan-tuan sertai. Ini aktiviti ini kita panggil aktiviti co-curriculum. Jadi kita amat menggalak pihak sekolah memohon kerjasama dari ibu bapa untuk galakkan anak-anak untuk melibatkan diri dengan aktiviti di luar bilik darjah. Sebab kadang-kadang aktiviti ini boleh membina dia punya keyakinan diri, boleh membina dengan pergaulan dia dengan orang lain. Okay? Baik, ini adalah objektif utama. Kenapa kita memperkenalkan kurikulum ini lebih awal kepada murid-murid, terutama sekali murid sekolah kita tahun 1. Mungkin tuan-tuan atau ibu bapa penjaga pernah mendengar melentur buluh biar dari rembung ini. Maksudnya bila kita mendidik anak kita ini, biarlah daripada kecil. Jadi
objektif kita sebenarnya adalah untuk share kepada ibu bapa. Okay, bagaimana ibu bapa boleh bagi peluang ataupun ruang memainkan peranan sebagai ibu bapa untuk mengenal pasti kebolehan anak sama ada daripada akademik ataupun co-curriculum. Okay, sebab anak-anak tuan ini berada dengan tuan sejak daripada bayi sampai umur dia 7 tahun. Mungkin tuan nampak dia punya kelebihan di arah ke mana. Mungkin ada pelajar kita yang lemah belajar tapi dia lebih aktif kepada aktiviti pergerakan. Jadi kita kena bantu dia ke arah aktiviti tersebut. Ataupun ada anak pelajar yang memang aktif belajar tapi dia aktif juga kepada sukan dan permainan game. Jadi kita bimbing dia. Kalau boleh sebagai ibu bapa kita bagilah dia ruang untuk dia asah bakat dia. Okay, saya bagi contoh. Sebagai contoh, kita Persatuan Karate Inanam ni boleh disertai di sekolah kita. Saya bagi contoh seorang murid kita ni, Adik Alia. Ini saya gambar yang saya ambil masa dia tahun 1. Dia aktiviti ini dikesan oleh ibu bapa dia lebih aktif kepada sini. Habis sekolah darjah 6 dia sudah kumpul banyak piala dan juga sijil ke pertandingan-pertandingan. Ini masa dia darjah 4, dia mewakili sekolah. Inilah darjah 4 dan dia disebabkan aktif dengan aktiviti karate ini, dia pun jadi fit, dia boleh menyertai sukan sekolah dan juga pertandingan di peringkat luar daerah. Nah, ini satu orang juga murid kita karate juga, dia mendapat mewakili Malaysia di sampai Indonesia dan dia menang. Okay. Adik Erwin sekarang dia tingkat 1. Okay. Ini hasil daripada ibu bapa mereka kesan bakat anak-anak itu dari awal. Jadi pada tahun 1 itu sudah mula ikut aktiviti co-curriculum yang seperti yang inilah. Akademik dia tetap juga belajar tapi dalam co-curriculum pun dia melibatkan diri juga. Baik. Mungkin ada anak tonton yang lebih gemar kepada acara bola sepak. Jadi kita hantar ke kompleks sukan likas. Kami pihak sekolah beri ruang ibu bapa untuk ke akademi tunas bola sepak di kompleks sukan likas ataupun di Padang Segar Likas. Daftar di sana untuk ikuti program pembangunan sekiranya anak tuan-tuan minat kepada bidang bola sepak. Ataupun anak suka badminton, boleh pergi Hans Badminton Club di Olympia, Borneo Olympia ni. Kemudian golf. Kita pun ada juga pelajar kita, Adik Dani ni sekarang berada di tahun 4. Dia mula main golf daripada tahun 1. Okay? Bapa dia nampak dia punya minat dia kepada sukan ni diasah. Sampailah pada dari 1 dia sudah mewakili sekolah kita peringkat daerah. Pada dia 2, dia 3 dan sekarang pun saya dengar dia silap ranking ke 13 ke 14 daerah KK ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana cara kita membantu. Jadi sekolah memberi ruang kepada ibu bapa kalau boleh dapatkan bakat anak-anak itu dan carilah di mana tempat yang bakat yang sesuai untuk dia, boleh rujuk ke persatuan-persatuan yang ada di kompleks sukan likas atau yang sekitar-sekitar yang berada di kawasan kita lah. Baik, mungkin juga ada anak-anak yang tidak minat kepada aktiviti pergerakan, lebih kepada penggunaan minda, intelek. Contoh seperti mengaji, membaca Al-Quran, menghafal, bercerita, berpidato, melukis. Aktiviti begini juga ada juga di bahagian ini kita panggil co-academy. Jadi kalau anak-anak tuan lebih kepada seperti ini, ada juga aktiviti yang boleh anak tuan sertai. Ini adalah salah satu aktiviti kangaroo match competition yang disertai oleh sekolah kita setiap tahun. Ibu, mana murid-murid yang rajin mengira, yang pandai mengira, kita galakkan untuk pertandingan ini. Dia ni ada piala juga, ada hadiah dan sijil. Okay? Ada juga aktiviti, ini adalah salah satu contoh pelajar kita yang berjaya sampai ke peringkat antarabangsa, pergi ke Thailand pada tahun 2019, adik Sofia. Okay. Ini pula adik Aish, mewakili Malaysia juga dalam acara matematik. Baik, sejak kebelakangan ni kita punya aktiviti lebih kepada online apabila kita dilanda pandemik COVID. Jadi ada beberapa aktiviti pelajar-pelajar kita mungkin boleh ikut daripada tahun 1. Kadang-kadang pelajar aktiviti online ni bermula daripada tahun 1. Ini adalah salah satu contoh pelajar kita yang belajar di tahun 4, Insya Allah, berjaya mengalahkan 16 buah negeri
mewakili negeri Sabah dan mengalahkan 16 negeri dan menjadi johan peringkat antarabangsa untuk pertandingan reka cipta Face Marching. Okay? Kita tahniah lah. Jadi ada juga aktiviti kuis online macam sains oleh Jabatan Kimia. Pelajar kita disertai juga bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 dan salah satu pelajar kita yang menang pelajar kita daripada tahun 4 dan tahun 6 lah. Baik, ini adalah antara aktiviti yang boleh disertai. Nilam. Nilam pula adalah satu program bacaan yang ada di sekolah yang murid-murid boleh sertai. Okay, dalam Nilam ni, pelajar-pelajar boleh merekodkan bacaan, mana-mana anak yang rajin membaca, ibu bapa boleh bantu merekod bahan bacaannya dan mereka ini boleh diberi pengiktirafan bintang selepas tamat sekolah tahun 6 nanti dan ada hadiah ataupun sijil diberikan. Ini adalah contoh pelajar kita yang mewakili sekolah dalam program Nilam. Mereka ni rajin membaca banyak buku dan dipertandingkan. Sekolah kita pernah menghantar dan pernah juga menjadi johan peringkat daerah. Baik. Kepada ibu bapa, sekiranya anak tuan aktif di luar untuk menyertai sukan ataupun aktif luar yang hikmat sumbangan, menjadi AJK, AJK masjid, AJK jiranan, mengikuti kursus masakan, kursus robotik, kursus macam-macam kursus bengkel. Maklumkan kepada sekolah melalui guru kelas, serahkan sijil kepada pihak sekolah dan setiap tahun kita unit kurikulum akan memberikan anugerah kepada pelajar-pelajar tahap 1 ini yang aktif ataupun berada di luar dan aktif dengan aktiviti kurikulum. Jadi ibu bapa yang anak-anak aktif serahkan sijil kepada sekolah melalui guru kelas. Okay? Baik, akhir sekali sebelum saya tutup taklimat saya, pihak sekolah sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Ibu bapa yang boleh melibatkan diri membantu anak-anak di sekolah, khasnya aktiviti kurikulum, sekiranya ada ibu bapa yang boleh menjadi jurulatih, yang boleh memberi sumbangan dalam bentuk apapun, pihak sekolah sangat-sangat mengalukan kedatangan ibu bapa ini ke sekolah. Ibu bapa boleh hubungi saya melalui nombor yang tertera ini 0143502 dan daftar nama untuk maklum kepada saya apa yang tuan-tuan atau ibu bapa boleh bantu pihak sekolah. Jadi kita tidak terhad kepada bantuan daripada pihak PB di sekolah, tapi daripada ibu bapa itu sendirilah. Okay. Akhir sekali ini ibu bapa digalakkan untuk bersama pihak sekolah dalam alam maya. Kita berharap ibu bapa dapat mencari sekolah di dalam Facebook dan juga Telegram. Kalau Facebook ini laman rasminya. Kalau Telegram, kena install Telegram dan cari info S92. Semua surat, semua jadual waktu, sebaran, maklumat, info disebarkan melalui medium ini. Jadi ibu bapa supaya ibu bapa tidak terlepas info daripada pihak sekolah lah. Baik, sekian itu saya daripada saya taklimat berkaitan dengan aktiviti kurikulum. Sekali lagi objektif utama saya adalah untuk membantu ibu bapa untuk mengasah bakat anak-anak di dalam bidang kurikulum ini. Cuba kesan lebih awal anak-anak ini semasa tahun 1 ini, apa bakat yang boleh, mungkin dia satu hari nanti dia boleh menyumbangkan ataupun mengharumkan nama sekolah. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar tahun 1 sesi 2021. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sehat dan sentiasa aktif dalam melibatkan diri untuk aktiviti di luar bilik darjah. Dan cikgu mohon kepada semua pelajar tahun 1 sematkan dalam diri berilmu, berkemahiran dan berdisiplin. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi nanti.